Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pembayaran bantuan Back to School 2020 tabung zakat Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia akan dikreditkan terus ke akaun penerima yang layak melibatkan peruntukan sejumlah RM385,000. Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam satu kenyataan turut memaklumkan bahawa majlis penyampaian bantuan tersebut yang dirancang di Wisma Pertahanan pada hari ini dibatalkan berikutan pengumuman pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 14 hari di 6 buah negeri termasuk Kuala Lumpur bermula semalam. Kenyataan itu juga memaklumkan bahawa peruntukan untuk penerima asnaf veteran ATM menggunakan tabung zakat Yayasan Veteran ATM, manakala bagi bukan Islam menggunakan dana kempen tabung pahlawan. Pisyaran darurat yang dilakukan oleh Perdana Menteri Tan Sri Yassin sama sekali tidak berlawanan dengan prinsip demokrasi negara. Malahan perkara tersebut jelas termaktub di dalam perkara 150/1 Perlembagaan Persekutuan. Menurut Timbalan Menteri Luar, Datuk Kamarudin Jaafar, isi kandungan perlembagaan itu jelas memperuntukkan adalah menjadi satu keperluan untuk pisyaran darurat itu dilakukan jika aspek keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam terkesan ataupun terancam. Di samping itu jelas Datuk Kamarudin, pisyaran darurat tersebut hanya mematlamatkan satu perkara iaitu membendung dan mengurangkan penularan wabak COVID-19. Pihak Polis Kontingen Johor menerima bantuan anggota tambahan daripada Pasukan Simpanan Persekutuan FRU bagi membantu pelaksanaan op COVID-19 dan banjir di negeri Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin PC berkata, seramai 84 anggota dari unit berkenaan telah ditugaskan susulan terdapat anggota dan pegawai Polis Johor yang disahkan positif COVID-19 serta menjalani proses kuarantin kendiri di kediaman masing-masing. Pada masa yang sama, katanya lagi kerjasama dengan agensi lain seperti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tetap diteruskan dalam usaha mengawal serta mengekang penularan wabak COVID-19 khususnya ketika bencana banjir yang memasuki gelombang kedua di negeri Johor. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Petikan perutusan khas mengenai wabak COVID-19 ini disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Yassin. Bagaimanapun hanya 30% pekerja dalam kumpulan pengurusan yang dibenarkan berada di pejabat, manakala bagi pekerja dalam kumpulan sokongan, jumlah pekerja yang diperlukan pada satu-satu masa akan ditentukan oleh majikan masing-masing. Jumlah pekerja yang ditentukan mestilah mengambil kira pematuhan ketat SOP yang ditetapkan. Jangan sampai tiada penjarakan fizikal langsung sewaktu berada di tempat kerja. Petikan perutusan khas mengenai wabak COVID-19 ini disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Yassin. Kapsul Masa. Pada tanggal 7 Januari 1992, Majlis Pembangunan Negara telah mengadakan mesyuaratnya yang pertama bertempat di Bilik Gerakan Negara Jabatan Perdana Menteri JPM Kuala Lumpur. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. Mesyuarat diadakan bertujuan membincangkan dan memastikan majlis tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan berkesan. Antara fungsi-fungsi penting Majlis Pembangunan Negara adalah menentukan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan selaras dengan matlamat-matlamat dasar pembangunan nasional
dan Rancangan Malaysia ke-6 serta mengesan dan menilai strategi pelaksanaan program dan projek di bawahnya. Sesungguhnya, Majlis Pembangunan Negara diharap mampu melaksanakan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan dengan sempurna selaras dengan matlamat penumbuhannya. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN yang pertama, First ASEAN Digital Ministers Meeting ADGMIN1 akan berlangsung dari 21 hingga 22 Januari 2021 secara maya. Mesyuarat tersebut akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, serta Naib Pengerusi Tuan Yang Terutama Tan Sin Maung, Menteri Pengangkutan dan Komunikasi Myanmar. ADGMIN1 merupakan mesyuarat ASEAN bagi memantapkan jalinan kerjasama negara-negara ASEAN ke arah pelonjakan sektor ICT dan telekomunikasi serta akan membincangkan peranan sektor ini dalam pasca COVID-19. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira mana anda berada. Alhamdulillah waktu ini sudah pun 10.07 pagi dan masanya untuk saya Nur Hayati Paradi temankan anda insya-Allah 3 jam sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Insya-Allah teman berteman kita, moga-moga banyak manfaat, banyak ilmu dapat sama-sama kita kongsikan dan dapat kita manfaatkan daripada perkongsian-perkongsian ilmu di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Apapun, terlebih dahulu nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di mana pagi. Sebentar tadi baru saja selesai tugasan mereka di konti bersama dengan Hazwan dan juga Sufian. Dan insya-Allah bersama Yati nanti kita akan kongsikan untuk slot pertama kita ada tahsinul ibadah. Dan hari ini Ustaz Ahmad Lufi Muharram keadaan tak apa nak sihat. Jadi kita doakan semoga Ustaz Lufi cepat sembuh dan kembali untuk berkongsi dengan kita. Tapi apapun, untuk perkongsian tahsinul ibadah kita akan teruskan dengan perkongsian secara ulangan, tapi ini insya-Allah ilmu bila diulang-ulang insya-Allah lebih banyak dan lebih lama melekat dalam diri kita insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, sebelum kita nak bersama dengan perkongsian sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, kita dengarkan terlebih dahulu perkongsian daripada Rabbani dengan santun untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah SWT, masyarakat yang penuh dengan kesantunan, kelemah lembutan insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Indahnya malam terna rembulan, langit celang dihias bintang. Indahnya Islam, manisnya iman, akhlak Rasul,
Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi slot pertama di Aspirasi. Kita ada Tahsinul Ibadah untuk bersama dengan rakan-rakan menerusi perkongsian sesi soal jawab bersama dengan tetamu kita tak lain dan tak bukan. Kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian untuk bersama dengan sahabat pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bersama sekali lagi menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah kita hari ini bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi, dan kali ini kita bawakan untuk sesi soal jawab bersama dengan rakan pendengar IKIM. Anda boleh ajukan soalan-soalan anda di WhatsApp IKIM di 01129004 0112904004 ataupun anda boleh tanyakan secara terus juga di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM untuk perkongsian kita. Cumanya awalan ini sebelum kita pada sesi soal jawab Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nurhaiti Paradi untuk rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sidang pendengar IKIM. Sebelum kita memulakan sesi soal jawab kita, maka suka untuk saya sebutkan satu perkara yang merupakan perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting dalam masalah ibadah zakat ini. Perkara yang sangat penting. Apa dia? Iaitu ada dua perkara yang menjadi syarat kita dikira bayar zakat. Yang pertama, kita menyampaikan jumlah zakat yang cukup, amount yang cukup. Maksudnya, kalau 2.5% itu maksudnya RM2,000, kita sampaikan RM2,000, tak kurang. Kalau satu orang kewajipan zakatnya RM2,000, tetapi dia bayar kurang daripada RM2,000, maka dia masih lagi dikira belum membayar zakat. Yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita sampaikan zakat kita kepada asnaf. Kalau seorang itu mengeluarkan zakat, tetapi zakatnya itu tidak disampaikan kepada asnaf, maka dia dikira belum bayar zakat. Dia dikira belum membayar zakat. Ini untuk orang yang membayar zakat sendiri, bukan kepada pihak yang menguruskannya. Adapun kalau dia bayar zakat kepada pihak yang menguruskannya, maka dia dikira telah membayar zakat. Selepas itu menjadi tanggungjawab pihak yang membayar zakat untuk apa? Untuk menyampaikannya kepada asnaf. Perkara ini sangat penting. Kalaulah harta zakat kita tidak sampai kepada asnaf, maka kita dikira belum lagi membayar zakat. Saya sebut nasihat dan perkataan daripada Maulana Ilyas tentang kepentingan pembayar zakat kalau dibayar sendiri untuk mencari asnaf, tafaqud asnaf.
Sama ada dia bayar sendiri atau pihak yang menguruskan zakat. Dua-dua perlu mengambil perhatian perkara ini, iaitu kita hendaklah memastikan duit zakat itu sampai kepada asnaf. Beliau kata apa? Saya sebut sedikit dalam bahasa Urdu. Zakat देने वालों पर तफक्कुदी मसरफ लाजिम है, जैसे नमाज पढ़ने वाले पर पाक पानी का तलाश करना lazim है. Menjadi kelaziman dan tanggungjawab atas orang yang membayar zakat untuk dia mencari masraf, maksudnya asnaf, tempat nak disalurkan zakat. Seperti mana kalau seorang nak semayang, dia perlu cari air. Sebab air adalah syarat sah semayang. Seperti mana asnaf syarat sah zakat. Maka air adalah syarat sah semayang. Sebelum kita semayang, kita wajib cari air. Untuk memastikan kita semayang dengan menggunakan air, iaitu dengan berwuduk. Dan satu perkara lagi, beliau sebut, mengapa kadang-kadang orang yang bayar zakat ini, dia dapati masih lagi tak ada keberkatan pada harta dia. Dia dah bayar zakat. Sepatutnya zakat ini akan mendatangkan barakah, keberkatan, kesucian. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apakah punca kadang-kadang berlaku seperti kesan barakah itu tidak ada? Maka beliau sebut di sini puncanya apa? beliau kata, जो लोग ज़कात के बाद अपने माल में बरकत का मुशाहदा ना करे, उनको समझ लेना चाहिए कि ज़कात मसरफ में नहीं दी गई और उन्होंने मसरफ का तफक्कुर नहीं किया. Apa dia beliau kata? Dia kata orang yang mana bayar zakat tetapi dia tengok macam tak ada berkatlah harta dia, maka hendaklah dia faham perkara ni. Satu perkara, iaitu apa dia? Iaitu mungkin zakat dia itu tidak sampai kepada asnaf yang betul. Dan dia tidak mencari, tak tafakut, tidak mencari, tidak mengenal pasti asnaf. Bagaimana boleh jadi begitu? Satu, dia jahil, dia tidak tahu yang disebut sebagai asnaf tu apa. Bila kita tidak tahu yang disebutkan sebagai asnaf tu apa, siapa, definisinya, maka keberangkalian besar harta zakat kita yang kita serahkan itu tidak sampai kepada orang yang sepatutnya. Bila tidak sampai kepada orang yang sepatutnya, maka kita dikira belum lagi membayar zakat. Jadi untuk mukadimah ini, satu perkara yang perlu disematkan dalam fikiran kita, iaitu peri pentingnya mempelajari berkaitan dengan asnaf, memastikan harta zakat kita itu sampai kepada asnaf. Untuk apa? Untuk zakat kita itu, ibadah zakat kita itu dikira sah, dikira telah sempurna. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk peringatan. Sama-sama kita kena faham tentang asnaf supaya ibadah zakat kita benar-benar diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Dan waktu ini kita mulakan untuk sesi soal jawab dalam perkongsian Tahsinul Ibadah. Kita mulakan dengan soalan pertama daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM, Ustaz. Bertanyakan soalan Ustaz, jika seorang perempuan pakai emas lebih uruf, contohnya had uruf 850 gram, kalau perempuan tu pakai emas seberat 950 gram, adakah zakat 2.5% itu dikira dari jumlah keseluruhan 950 ataupun lebihan uruf itu saja Ustaz, iaitu 100 gram Ustaz? Waalaikumsalam. Bagi yang bertanya, kita boleh melihat dan merujuk kepada cara mengira emas, barang kemas yang telah mencapai ataupun yang telah melebihi, yang telah melebihi uruf. Boleh rujuk dalam laman sesawang Jabatan Zakat ataupun bahagian zakat negeri masing-masing. Tetapi cara kiraan dia seperti yang dirumuskan adalah apa? Adalah 2.5% itu dikira berdasarkan lebihan.
Kalau dalam contoh yang dipaparkan, lebihannya berapa? 100 gram. Maka 2.5% itu diambil ataupun dikira daripada 100 gram. 100 gram yang lebih itu. Dan ada juga sahabat kita Ustaz minggu lepas tanyakan soalan berkenaan dengan zakat emas ni Ustaz. Dia keliru antara nak menggunakan pengiraan 900 gram ataupun sebenarnya guna 90 gram. Sebab dia kata ada yang 90 gram, ada yang 900 gram. Jadi mana satu sebenarnya kiraan yang betul? Guna 900 gram ke ataupun 90 gram Ustaz? Yang bertanya ini mungkin merujuk kepada zakat emas biasa. Betul? Betul. Bukan berkaitan dengan barang kemas yang telah melebihi uruf. Zakat emas biasa jumlahnya ataupun nisab minimanya adalah 20 misqal ataupun 20 dinar. Ini kiraan yang disebutkan dalam hadis. Apakah kiraannya dalam bentuk metrik seperti yang kita kenali pada hari ini? Maka dapatan yang kita baca, yang kita lihat, bahkan itulah yang diamalkan di negara kita, 20 dinar ataupun 20 misqal itu merujuk kepada dalam kiraan metriknya, dalam timbangan metriknya adalah 85 gram. Berapa? 85 gram. Itulah nisab minima ataupun sekurang-kurang nisab bagi kewajipan zakat emas. Baik, Alhamdulillah. Dan kita akan berhenti rehat ketika lepas ni banyak lagi soalan-soalan akan kita ajukan bersama dengan Ustaz. Untuk anda jangka mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, salamun alaik, salamun alaik, Ya Rasul
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk perkongsian kita pada hari ini, yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp kami di 0129004004. Kita ke soalan seterusnya untuk perkongsian kita pada kali ini, Ustaz. Sahabat kita ni agak panjang sikit soalan tu. Kata Ustaz, sebelum ini sahabat kita tunaikan zakat pendapatan dengan memberi kepada asnaf yang beliau cari sendiri. Tapi pada tahun ini tiba-tiba sahabat kita ni ada was-was dengan asnaf tersebut, benar-benar asnaf atau tidak. Bagaimana status zakat yang telah pun dikeluarkan pada mula-mula tu, sebab dah mula was-was ni Ustaz? Perlukah sahabat kita ni qada dan salurkan pada pihak yang lebih faham kedudukan asnaf itu, Ustaz? Silakan. Berkaitan dengan masalah ni, was-was itu sebenarnya boleh dihilangkan dengan cara kita mempelajari bab asnaf. Kita mempelajari bab asnaf. Kenapa was-was berlaku? Kerana kita tak pasti sebenarnya yang kita beri itu asnaf ataupun tidak. Maka bila kita tidak pasti, kita cuba rujuk kepada alim ulama, asatizah yang menjelaskan. Misalnya kita telah dijelaskan asnaf begini, maksudnya begini, tafsirannya begini. Dan bila kita bandingkan dengan mereka-mereka yang kita telah berikan, ternyata ya betul lah yang saya begitu memang asnaf, maka hilanglah was-was. Ataupun setelah kita diajar oleh asatizah kita, ternyata yang kita berikan itu sebenarnya bukan asnaf, maka pada ketika itu ya betul kita perlu qada semula bahagian ataupun jumlah tersebut. Sebab itu, kalau seseorang itu dia tak reti, tidak dapat mengenal pasti siapakah asnaf, maka sangat eloklah dia serahkan kepada pihak yang tahu, yang menguruskan zakat dan yang tahu siapakah asnaf, supaya tanggungjawab itu semuanya diserahkan kepada mereka. Untuk yang akan datang, dia serahkan kepada pihak yang menguruskan zakat, yang reti tentang asnaf. Ia akan datang, dia rujuk seperti yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Baik, seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ini, Musalmah Abdullah. Boleh ke bayar zakat pendapatan di luar kawasan tempat kita tinggal? Contoh, tinggal di Selangor tapi bayar zakat di Johor ataupun negeri-negeri lain. Contoh, Ustaz. Zakat yang kita bayar, zakatlah secara mutlak. Apa pun zakat. Zakat yang kita bayar dalam mazhab Syafi'i, asalnya hendaklah zakat itu diserahkan di tempat yang kita tinggal. Itu asal dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Iaitu kalau kita tinggal di negeri mana, maka di negeri itulah zakat kita diagihkan kepada asnaf. Kalau kita tinggal di Selangor, Selangorlah. Kalau kita tinggal di Johor, Johorlah. Cuma ada pendapat sebahagian ulama Syafi'i juga, iaitu kita boleh pindahkan zakat. Kita boleh apa? Pindahkan zakat ke negeri lain, bukan tempat yang kita tinggal. Khususnya kalau kita ingin berbuat demikian, khususnya kalaulah yang kita ingin berikan itu adalah ahli keluarga kita. Ini yang saya bercakap ni kalau dia bayar zakat sendiri. Khususnya mereka itu adalah ahli keluarga kita yang memang kita kenal pasti asnaf dan dia tinggal di luar Selangor misalnya, maka pada ketika itu bolehlah kita menggunakan pandangan sebahagian ulama Syafi'i, iaitu namanya Ibnu Ujai, yang mengatakan, yang memfatwakan bahawasanya boleh memindah zakat. Khususnya apa saya sebut tadi, kalaulah yang kita ingin berikan itu adalah daripada kalangan ahli keluarga kita yang merupakan asnaf. Tetapi kalaulah zakat itu kita serahkan kepada pihak yang menguruskannya, maka serahkanlah kepada pihak pengurus zakat tempatan kita. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya daripada Zulmuti Muhammad Samin kata, bagaimana pengiraan zakat perniagaan yang mana syarikat sahabat kita ni mengalami kerugian pada hujung tahunnya?
zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini tidak disyaratkan kita untuk kita wajib bayar zakat. Sebelum saya meneruskan jawapan, ada perbezaan antara perniagaan jenis servis dengan perniagaan jenis trading. Saya andaikan pihak yang bertanya ini menjalankan perniagaan jenis trading, maknanya jual beli barang, bukan memberi servis sebagai punca keuntungan syarikat mereka. Barang jualan ada dalam stok, tetapi jualan tahunan tidak memuaskan. Tidak memuaskan dengan erti kata bahkan tidak balik modal pun. Barang yang banyak tersadai dalam stok di hujung tahun dan barang itu masih lagi diniatkan mahu dijual pada tahun yang seterusnya. Kalau menurut kira-kira perniagaan untung tiada. Untung apa? Tiada. Tetapi barang ada. Barang kita ada. Maka hendaklah dinilaikan barang itu dengan nilai modal. Berapakah kadar nilainya. Kemudian dilihat nisab semasa berapa. Dicampur dengan duit dalam tangan yang merupakan hasil jualan. Maka sekiranya mencapai nisab, maka hukumnya wajib dia membayar zakatnya. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya, soalan daripada sahabat kita ni Ustaz berkenaan dengan zakat. Nak bertanya berkenaan zakat dari keuntungan jual rumah. Perlu kira 25% daripada jumlah kasar keuntungan atau jumlah bersih selepas tolakan yang dibenarkan seperti tolakan zakat pendapatan contohnya kepada ibu bapa dan sebagainya, Ustaz. 2.5% dari jumlah kadar keuntungan atau jumlah bersih selepas tolakan yang dibenarkan. Bertanya tentang zakat daripada keuntungan jual rumah. Keuntungan jual rumah. A mempunyai rumah yang merupakan aset peribadinya. Aset peribadinya itu dijual dan menghasilkan keuntungan, iaitu perbezaan harga antara waktu dia beli dengan waktu dia jual. Itu maksud keuntungan. Adakah zakat wajib dibayar bagi hasil jualan tersebut? Saya menjawab berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i, tidak ada zakat dalam situasi ini, melainkan hasil jualan tersebut disimpan selama setahun dalam keadaan cukup nisab. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan cukup nisab, maka barulah dia wajib dibayar zakat. Saya andaikan yang bertanya ini bukanlah pemaju yang bisnesnya property. Beza tu. Beza antara orang yang memang bisnesnya adalah property. Dia beli property, memang niatnya untuk niaga. Dia beli property ataupun dia membina property untuk meniaga. Berbanding dengan mungkin orang dia ada rumah, dia nak jual, nak beli rumah lain. Saya andaikan yang bertanya begitulah situasinya, maka berdasarkan mazhab Syafi'i, kewajiban zakat hanyalah apabila hasil jualan tersebut berjaya disimpan sekadar nisab selama setahun daripada setelah mendapat duit tersebut. Satu haul, contohnya jualan itu berlaku pada bulan 3, duit itu masuk dalam akaun pada bulan tersebut, maka kita kira kalaulah dia berjaya menyimpan selama setahun dengan jumlah nisab, barulah wajib dibayar zakat. Baik, terima kasih Ustaz. Seterusnya soalan sahabat kita ni di WhatsApp Wikim, adakah masjid atau madrasah yang dalam pembinaan boleh menerima zakat, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi yang bertanya,
Adakah masjid atau madrasah yang dalam pembinaan boleh menerima zakat? 4 mazhab menyatakan tidak boleh memberi zakat untuk tujuan pembinaan. Saya bercakap dari segi mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, iaitu tidak boleh diberi zakat untuk tujuan pembinaan. Zakat ni asnaf dia orang. Zakat ni asnafnya adalah orang. Kita perlu memilikkan duit zakat itu kepada orang. Bukan tidak ada orang yang memilikinya. Seperti dia datang dalam bentuk bangunan. Bahkan kalau kita belanjakan untuk bangunan, maka banyak duit yang akan dibelanjakan, sedangkan individu sebenar iaitu asnaf yang perlukan makan minum sebahagiannya tidak mendapat daripada bahagian zakat. Maka kalaulah seseorang itu dia merupakan mudir madrasah yang memerlukan wang pembinaan, ataupun ada masjid yang perlukan wang untuk dibina. Untuk apa? Untuk dibina bahagian tertentu di dalam masjid ataupun seumpamanya. Maka antara cara yang disarankan oleh ulama, cara dia adalah, contoh, saya bagi contoh, kalau madrasah itu, mudir itu ataupun sesiapa daripada kalangan asatizah, untuk kos-kos pembinaan itu dia meminjam dulu. Dia meminjam tu maksudnya dia membeli secara hutang dengan kontraktor. Dia membeli bahan binaan itu secara hutang. Apabila dia pasti zakat akan masuk, maka dia membeli bahan binaan itu secara hutang, dan setelah itu barulah dia boleh ambil zakat atas nama asnaf gharimin. Apa maksud asnaf gharimin? Asnaf gharimin ni maksudnya adalah asnaf orang yang berhutang. Adapun semata-mata dibayar untuk pembinaan dan dibayar untuk bangunan madrasah berdasarkan 4 mazhab, hukumnya tidak harus. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya, soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM, Ustaz. Bolehkah kita tetapkan waktu zakat, contohnya bulan Syakban ataupun bulan Ramadan setiap tahun untuk zakat simpanan dan perniagaan berdasarkan telah memulakan perniagaan bulan tersebut selama ini, dan itu yang beliau lakukan, Puan Latifah daripada Kulim, Ustaz. Menetapkan waktu pembayaran zakat pada bulan Ramadan ataupun bulan Syaban ataupun seumpamanya. Bulan yang sepatutnya kita bayar zakat sebenarnya hujung bulan. Hujung bulan itu diketahui berdasarkan awal bulan. Bila kita tahu awal bulan, kita tahulah hujung bulan. Maka kalaulah hujung bulannya Ramadan, maka Ramadanlah. Kalau hujung bulannya itu Syaban, maka Syabanlah. Dan kalaulah hujung bulan itu selain daripada 2 bulan tersebut, maka itulah hujung bulan bagi dia berdasarkan awal waktu niaganya dia. Tapi mungkin juga ada setengah orang, dia nak ambil berkat Ramadan tu, dia nak ambil berkat Syaban itu untuk bersedekah, untuk berzakat, pahalanya lebih. Kalau ikut kiraannya, Ramadan itu adalah bukanlah hujung tahun bagi permulaan zakatnya. Dia mungkin baru 10 bulan. Dia mulakan selepas misalnya bulan Muharram ke. Maka adakah dia boleh bayar pada bulan Ramadan? Boleh. Bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan ke-10. Bulan cukup lagi hujung tahun. Tetapi dia nak bayar juga bulan Ramadan, dan itulah rutinnya setiap tahun. Boleh dia buat begitu. Kerana zakat ini kita boleh bayar awal. Kita boleh apa? Bayar awal. Maka yang kita bayar bulan Ramadan itu, kita anggap itulah waktu kita bayar walaupun belum cukup dia punya haulnya. Dan itu adalah dipanggil apa? Inisiatif sendiri. Sukarela sendiri. Asalnya yang wajibnya bila hujung apa? Hujung tahun. Bila cukup 12 bulan daripada awal perniagaan. Tapi kalau dia sukarela sendiri untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan bayar zakatnya, maka hukumnya adalah harus mengawalkan zakat. Itu dipanggil dalam masalah fiqh, yang dipanggil
al-zakatul mu'ajjalah ataupun ta'jiluz zakah, membayar zakat sebelum cukup haulnya. Baik, seterusnya Ustaz dari Gunung Semanggol Perak, kita ada Encik Muhammad Khair Haji Yusof. Soalannya nak tahu tentang zakat fitrah, iaitu individu yang membayar zakat fitrah sebelum masuk waktu sembahyang fardu subuh pada hari raya Aidilfitri pertama. Apakah dikira sah bayaran zakat fitrahnya tersebut, Ustaz? Encik Muhammad Khair bin Yusof, soalan berkaitan dengan zakat fitrah. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan sehingga kita boleh bayar zakat fitrah. Amin. Zakat fitrah ada 3 waktu. Yang pertama, waktu harus. Apa maksud waktu harus? Kita sudah boleh membayar. Kita sudah boleh membayarnya. Bilakah waktu harus zakat fitrah bermula? Apabila masuknya malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan dipanggil waktu harus. Kita sudah boleh bayar zakat. Dan biasanya memang begitulah kita buat. Kita bayar zakat fitrah di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib sebenarnya untuk kita bayar zakat fitrah adalah bila tenggelamnya matahari malam raya. Maksudnya apa? Kalau seorang itu meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari malam raya, sebenarnya dia tu tak wajib bayar zakat. Dia tak wajib bayar zakat. Soalan ni sebelum sembahyang. Waktu yang afdal untuk kita bayar zakat fitrah ni adalah apa? Adalah pagi raya. Tapi kalau pagi raya ni dia sesak sikit, kan? Kita sesak sedikit. Tetapi itulah waktu yang afdal. Waktu makruh kita bayar zakat fitrah apabila sudah apabila sudah takbirnya imam untuk sembahyang raya, maka hukumnya makruh. Makruh ni berlarutan sampailah tenggelamnya matahari hari raya pertama. Dan kalaulah dia tangguhkan juga bayar zakat fitrah lajak sampai tenggelamnya matahari dengan sengaja, maka perbuatannya haram. Melewatkan bayar zakat fitrah sehingga tenggelamnya matahari pada hari pertama, hukumnya haram. Namun tetap wajib dibayar sebagai qada. Jadi setelah saya terangkan waktu-waktu bagi pembayaran zakat fitrah, yang bertanya saya fikir sudah faham bahawasanya sebenarnya bila dia bayar pagi itu dia masih bayar dalam waktu. Dia masih bayar dalam waktu, bahkan pagi itu adalah merupakan waktu yang afdal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni berkenaan dengan pembayaran zakat sendiri. Maknanya bayar individu. Perlukah kita agihkan jumlah yang sama rata kepada semua asnaf, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya malik, pemilik harta ingin membayar mengagihkan zakat sendiri, adakah dia perlu agihkan secara sama rata kepada semua asnaf? Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, asalnya zakat itu perlu diagihkan kepada 8 asnaf kalau ada. Contohlah duit kita ni ada 8,000 yang nilai zakat dia. Maka kita hendaklah beri kepada setiap asnaf. Asnaf ni merujuk kepada kelompok, bukan orang. Kita hendaklah bahagikan, agihkan kepada setiap kelompok itulah 1,000. Asnaf fakir miskin 1,000, asnaf berhutang 1,000 kan. Kemudian dalam kelompok itu, contohnya fakir miskin ni ada 3 orang. Yang berhutang ada 3 orang. Fisabilillah ada 3 orang. Setiap kelompok itu pula kita kena agihkan sekurang-kurangnya 3 orang. Yang wajib diagihkan kepada 8 itu kalau memang 8 itu ada di persekitaran kita. Tapi kalau tak ada, kita kalau ada 7, kalau ada 6, kalau ada 5.
Kalau ada satu-satu. Tetapi adakah wajib kita berikan kepada individu kelompok asnaf tadi secara sama banyak? Contohnya, ada 3 orang fakir miskin. Adakah setiap fakir miskin itu daripada duit 1,000 tu kita bahagi sama banyak? Jawapannya tidak. Jawapannya apa? Tidak. Kita berikan mengikut keperluan. Ada fakir miskin anak 2 orang. Ada fakir miskin anak 3 orang. Ada fakir miskin isteri seorang. Ada fakir miskin isteri 2 orang. Maka setiap orang diberikan mengikut hajat dan keperluannya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini, ada juga yang bertanya tentang duit simpanan masjid atau PIBG sekolah yang melebihi jumlah nisab, lebih haul simpanan. Contohnya sampai 40,000 macam tu Ustaz. Adakah dikenakan zakat? Jawapannya lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari hati kita berkongsi cari solusi. Dalam hidup ni, semuanya ada pasangan. Kiri dengan kanan, kopi dengan susu, bulan dengan bintang. Tapi, pasangan yang paling awesome ialah plan Smart Rate One Postpaid dengan telefon pintar 4G percuma. Yes, anda akan dapat telefon pintar 4G percuma serta data hingga 70GB dengan melanggan plan Smart Rate One Postpaid hanya dari RM38 sebulan. Tunggu apa lagi? Layari rate1.com.my. Rate One, back to basics. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Memiliki sekurang-kurangnya sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM atau Diploma Teknologi Maklumat daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Memiliki kemahiran dalam pengstriman audio dan video, mahir dalam pengaturcaraan bagi web dan aplikasi. Antara tugas anda ialah menguruskan platform digital yang merangkumi penyelarasan teknologi, pengendalian storan, podcast dan streaming, juga perlu mengelola aplikasi peranti pintar, media sosial dan IKIM Niaga. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 0362046374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali waktu ini menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam perkongsian tahsinul ibadah untuk minggu ini. Dan tadi kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz di WhatsApp IKIM. Nak bertanya Ustaz, duit simpanan masjid atau PIBG sekolah yang melebihi jumlah nisab dan lebih haul simpanan, contohnya dia beri contoh kat sini 40,000 macam tu Ustaz. Adakah dikenakan zakat Ustaz? Soalan yang menarik daripada yang bertanya, adakah duit simpanan masjid misalnya mencecah sampai 40,000, ada masjid 100,000, adakah duit simpanan masjid, duit simpanan yayasan misalnya, pertubuhan kebajikan misalnya, adakah dia wajib dibayar zakat? Jawapannya tidak. Jawapannya apa? Duit simpanan masjid tidak wajib dibayar zakat sebab salah satu daripada syarat wajib zakat, harta tersebut hendaklah dimiliki. Harta tersebut hendaklah dimiliki oleh individu khas. Dimiliki oleh individu khas. Adapun duit simpanan masjid, maka dia bukan duit siapa-siapa. Dia orang panggil duit masjid, duit maslahat masjid. Dia bukan milik Tok Imam, dia bukan milik pengerusi, bukan milik nojak, bukan milik. Bahkan bukan milik yang mendermakan. Sebab dia dah dermakan. Oleh kerana dia tidak ada pemilik yang khas, maka tidak wajib untuk dia dibayar zakat. Begitu juga duit yang dikumpulkan daripada yuran PIBG sekolah, maka dia juga tidak wajib dibayar zakat kerana tidak ada pemilik khas bagi wang tersebut. Baik,
Baik, seterusnya soalan daripada sahabat kita juga di WhatsApp IKIM Ustaz berkenaan dengan zakat. Kita cukup nisa untuk zakat simpanan berdasarkan baki terendah dalam setiap tahun atau baki terakhir pada hujung tahun. Mana lebih tepat mengikut mazhab Syafi'i Ustaz? Berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i, kiraan taksiran zakat yang tepatnya adalah berdasarkan baki terendah. Berdasarkan apa? Berdasarkan baki terendah akaun tersebut. Kalau kita ada 2 akaun, 3 akaun, lihat di hujung tahun, sepanjang tahun berapakah baki paling rendah pernah ada dalam simpanan kita, itulah yang diambil, kemudian dicampur dengan baki terendah akaun B, dicampur dengan baki terendah akaun C, dicampur ketiga-tiga akaun tadi, dan totalnya kalaulah mencapai nisab, barulah orang itu, individu itu wajib membayar zakat. Seterusnya soalan daripada sahabat kita Robiah Ibrahim. Bolehkah seorang ibu membayar zakat pada anaknya yang dikira dalam kategori ansar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullah. Adakah boleh seorang ibu berbuat demikian? Seorang ibu, seorang ayah, adakah dia boleh memberi zakat kepada anaknya? Jawapannya, sekiranya anaknya itu wajib ditanggung nafkahnya oleh dia. Contohnya anaknya OKU, tak boleh bekerja, memanglah tak ada harta. Adakah ibu gunakan duit zakat dia untuk keperluan anak OKU tersebut? Dia kata ini kira zakat lah. Tak boleh. Kaedahnya apa? Sesiapa yang kita wajib, ingat ni kaedah ni, sesiapa yang kita wajib menanggung nafkah mereka, maka tidak boleh memberi zakat kepada mereka. Tidak sah memberi zakat kepada mereka. Sebab dia nafkah ni satu kewajipan yang tertentu. Zakat suatu kewajipan yang lain. Dia tak boleh kita jadikan 2 in 1. Nafkah tu memang kalau kita tak ada zakat pun, kita memang kena bayar nafkah dia. Tak bolehlah nak jadikan zakat itu 2 in 1. Dikira dalam itu ada nafkah, dalam itu ada zakat. Sama macam contohnya majikan. Dia wajib membayar gaji pekerja dia yang telah bekerja atas kontrak antara dia dengan mereka. Adakah boleh majikan membayar gaji tapi sebenarnya gaji itu zakat dia? Tak boleh. Sebab apa? Kerana majikan gaji ataupun ujrah itu kewajipan. Satu kewajipan yang majikan kena bayar. Tidak bolehlah dalam masa yang sama zakat dan gaji itu disekalikan, kerana kedua-duanya adalah kewajipan yang berbeza. Maka sekiranya anak itu bukan bawah tanggungan kita, dia dah besar, cuma keperluannya tak cukuplah, kerja juga tapi tak cukup, ketika itu bolehlah seorang ibu membayar zakat untuk mereka. Baik, jelas. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz, daripada sahabat kita Edi dari Melaka. Beliau ni dapat bantuan asnaf pendidikan anak, sedangkan sahabat kita rasa dia mampu. Bolehkah dia ambil zakat tersebut Ustaz? Kita mampu untuk menyara pendidikan anak kita. Dalam masa yang sama, kita memohon asnaf, memohon zakat daripada apa disebut tadi, asnaf pendidikan. Jawapannya, kita ni memanglah bukan asnaf. Anak kita tu asnaf. Kita memang bukanlah asnaf. Tetapi kalau anak kita tu asnaf, sebenarnya anak kita yang belajar tinggi tu, maknanya dia belajar walaupun dah baligh, dah boleh bekerja, tapi dia sibuk belajar. Khususnya kalau dia bukan belajar aliran agama, maka mereka itu, kalaulah ada pekerjaan tapi tak cukup, ataupun ada pendapatan tapi tak cukup,
maka mereka itu sendiri adalah apa? Adalah merupakan asnaf. Ini khususnya kalau pengajian dia itu adalah pengajian agama. Pengajian itu adalah pengajian agama, maka anak itu sendiri sebenarnya adalah asnaf. Maka pada ketika itu, walaupun ibu bapa itu mampu untuk menampung pendidikan mereka, sebenarnya apabila anak kita sudah baligh, kewajipan menampung pendidikan itu tidak ada. Kewajipan itu sebenarnya adalah satu bentuk ihsan daripada ibu bapa terhadap mereka. Pada ketika itu, kalaulah anak-anak itu mengambil belanja daripada duit zakat, maka itu adalah hak mereka sebagai asnaf. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan soalan terakhir kita daripada WhatsApp Ikim kata, nak tanya zakat emas perlu dibayar dengan emas atau dengan wang tunai Ustaz? Seperti yang saya sebutkan tadi, sangat penting untuk kita mencari asnaf. Adakah zakat emas itu perlu dibayar dengan emas atau dengan wang tunai? Dia perlu dibayar dengan emas. Itu asal dia. Asalnya, berdasarkan mazhab Syafi'i, kita dah belajar dulu, kita bayar ain dipanggil. Kalau bendanya emas, bayarnya emas. Kalau bendanya kambing, bayarnya kambing. Kalau bendanya unta, bayarnya unta. Maka kalau bendanya emas, kita bayar emas. Itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Tapi kalau seorang itu dibayar juga dalam bentuk wang tunai, seperti mana yang difatwakan oleh sebahagian negeri, maka itu sebenarnya berdasarkan mazhab lain. Mazhab Hanafi misalnya, bolehlah kita juga membayar dengan wang, walaupun zakat kita emas, berdasarkan fatwa tempatan kita dan berdasarkan sebahagian ulama yang membenarkannya. Cuma sebelum kita buat itu, kita kena tahu bahawasanya, asalnya kena bayar emas. Kalau boleh, baguslah. Misalnya kita belilah emas yang kecil itu. Contohnya kita kena bayar berapa gram? 5 gram kan? Kita beli dekat kedai 5 gram. Dan 5 gram itu kita bagilah kepada seseorang yang merupakan asnaf. Dapatlah kita melaksanakan kewajipan bila zakat itu emas, yang dibayar itu juga adalah apa? Emas. Adalah emas. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kita sampai ke hujung. Sedikit penutuplah kesimpulan daripada Ustaz sendiri untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Satu peringatan yang terakhir, siapakah yang lebih utama kita berikan zakat kepada mereka?